A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi dan mudahkanlah untukku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman yang masih sudi mencurahkan ilmu kepada Nur Islam, yang berusaha dan berdedikasi, Ibunda Niyati Mansur serta barisan pengurusan Gema Nur Iman Muhammad saya kasihi, yang sangat-sangat dialukan hadirin pencinta ilmu, juga pengimpak istiqamah pilihan Allah SWT yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah terpilih lagi kita pada pagi ini untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi Saidul Ayam 14 Rejab 1445 bersamaan 26 Januari 2024 dengan pengajian hadis Qudsi bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman. Pada pengajian kita yang lepas, kita telah pun membincangkan hadis kedua bab kitab larangan tentang bunuh diri. Dengan itu, tanpa melengahkan lagi masa, saya memohon keberkatan halaqah ilmu kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Dan dengan segala hormatnya, saya persilakan sekaligus menyambung pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Alia tafadhol maskura ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada hari ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini perbincangan kita iaitu dalam kitab hadis Qudsi. Kita akan tengok hadis yang ketiga di dalam kitab larangan, iaitu pada muka surat 125. Okay, pada muka surat 125. Iaitu hadis berkaitan tentang ancaman kepada para pembuat patung. Ini banyak huraian hari ini. Ancaman kepada para pembuat patung. Cuma hadis yang kita bincang ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dua perkara di sini. Iaitu pertama berkaitan tentang patung dan yang kedua adalah berkaitan tentang anggota wuduk. Ada dua sekali dalam perbincangan ni. Okey, diriwayatkan daripada Abu Zur'ah, beliau berkata, hadis dengan sanad yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Iaitu kata Abu Zur'ah, dakhaltu ma'a Abi Hurairah daran bil Madinah. Aku telah masuk bersama Abu Hurairah di dalam satu rumah di kota Madinah. Dia ceritalah dia pernah berjalan dengan Abu Hurairah masuk di satu rumah. Cuma dalam riwayat Al-Imam Muslim, dia kata apa? Abu Zur'ah kata apa? Dakhaltu ma'a Abi Hurairah fi dari Marwan. Rumah yang dimasuk bersama Abu Hurairah tu adalah rumah Marwan. Rumah Marwan. Kalau tak silap saya, rumah Marwan ni adalah rumah yang berdekatan di hadapan pintu Babus Salam. Pintu nombor 1 di Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala alam. Saya tak pasti. Tapi yang setahu saya kalau kata rumah Marwan adalah rumah di pintu Babus Salam. Maksudnya rumah yang kita nak pergi ziarah ke makam Nabi tu, pintu nombor 1 tu, itulah di tapak rumah Marwan. Okey. Kalau benarlah, saya minta maaf kalau saya tak dapat nak semak. Kalau dia kata rumah, kalau dalam riwayat Ibnu Hibban, rumah yang Abu Zur'ah dan Abu Hurairah masuk tu, dia kata apa? Dakhaltu ana wa Abu Hurairah dara li Sa'id au li Marwan. Rumah yang mereka pergi itu adalah rumah Marwan ataupun rumah Sa'id, dia kata. Salah satu daripada tu. Mudahnya kalau kita baca dalam hadis ni bercerita tentang Abu Zur'ah dan Abu Hurairah, dia pernah masuk ke satu rumah di kota Madinah. Tak kisahlah rumah Sa'id ke rumah Marwan. Jadi dia kata apa? Fara'a a'laha musawwiran yusawwir.
Maka dia kata, aku telah melihat di atasnya terdapat adanya pembuat patung yang sedang mengukir. Nah, riwayat Imam Muslim dia kata apa? Waktu aku masuk kat rumah kat Madinah ni, aku nampak ada orang tengah mengukir patung di rumah tersebut. Okey. Di sini disebut perkataan musawwir ataupun as-sawr. As-sawr, musawwir, yusawwir itu adalah as-sawr. Kalau tengok huraian para ulama hadis, larangan Nabi SAW kepada orang yang mengukir ni, patung ni, apa kategori patung ni? Adakah patung itu adalah patung yang diukir di atas batu ke, di atas simen ke, ataupun gambar patung yang tercetak di fotografi kan? Contoh di rumah kita ada gambar convocation. Adakah termasuk gambar itu adalah kategori patung? Pejabat-pejabat adanya gambar menteri besar, ketua menteri. Apa lagi? Apa sahajalah yang kita kata gambar yang terukir, patung terukir ataupun gambar yang dicetak. Jadi perkataan as-sawr ni, as-sawr ni kalau ulama hadis kata apa? Iaitu gambar ataupun patung sama ada yang berbayang ataupun tidak berbayang. Bila sebut perkataan berbayang dan tak berbayang tu kita faham. Tak berbayang artinya gambar yang dicetak, yang diprint atas kain, atas langsir dan sebagainya. Kalau berbayang adalah benda yang diukir sampai keluar bayang-bayang dia. Jadi dua-dua tu termasuk dalam kategori as-sawr. As-sawr maksudnya tak boleh. Oh macam tu gambar convocation tak boleh ke? Ada perbincangan lah ni. Tapi nak mudahnya bila sebut perkataan musawwiran, yusawwir ni, dia nampak ada orang tengah ukir ni, kat sini menunjukkan isyarat gambar patung tu adalah patung yang diukir di atas batu ataupun di atas objek lah yang ada bayang-bayang. Tapi dalam hadis yang lain adalah merujuk kepada sesuatu yang tidak berbayang, dicetak ataupun di print dekat atas kain dan sebagainya. Kalau ikutkan tak boleh. Kalau ikutkan. Okey, itu perkara pertama yang kita maklum lah. Okey. Kemudian dia kata apa? Dalam riwayat lain, wa fi riwayatil lil Muslim, dalam riwayat al-Imam Muslim, dakhaltu ma'a Abi Hurairah fi dari Marwan. Kata Abu Zur'ah tadi, aku masuk dengan Abu Hurairah ke satu rumah di rumah Marwan di kota Madinah. Fara'a fiha tasawir. Dan aku lihat dekat situ adanya seorang pengukir patung sedang melukis di dinding. Lain pula. Tadi dia nampak orang tengah ukir patung, maksudnya batu yang diukir-ukir jadi patung. Sekarang ni dalam hadis ni pula dia kata, aku tengok ada orang sedang melukis. Maksudnya satu gambar yang tidak berbayang, dilukis. Kan, dilukis. Dan benda ni saya rasa tak pelik. Kita boleh tengoklah di mana-mana tamadun-tamadun dunia yang dulu, memang itu adalah salah satu daripada kesenian mereka mengukir. Wali Ibni Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban dia kata apa? Dakhaltu ana wa Abu Hurairah daral lis-Sa'id. Aku masuk ke rumah bersama dengan Abu Hurairah di rumah Sa'id ataupun di rumah Marwan. Fara'a musawwir yusawwiru fil jidar. Dia kata apa? Aku masuk dekat rumah Sa'id ataupun Marwan, aku tengok patung. Rasa macam minta maaf, dia macam rushing sikit lah. Mudah nak fahamnya. Pandangan daripada Abu Zur'ah ni, dia cerita ada dua perkara kat sini. Pertama, dia nampak dan satu riwayat yang sahih kata dia sedang nampak ada seorang pengukir patung yang mengukir patung. Ada satu lagi riwayat dia kata dia nampak seorang pengukir patung, dia tak ukir patung tapi dia sedang melukis lukisan di dinding. Ada dua kat sini lah. Okay. Jadi larangan yang sebut kat awal tadi, sama ada patung yang berbayang ataupun gambar yang tidak berbayang. Tak dengar suara saya boleh? Ustaz macam lag ke Ustaz? Dengar Macam suara saya? takut-takut. Saya ingat lain saya. Oh ya ke? Ustaz kat sini okey je Ustaz. Oh ya ke? Okay, mungkin tempat saya lah kot ni sebab saya pakai wifi hotel. Jadi mungkin ada masalah sikit, minta maaf ya. Okay, baik, sekarang kita sebut lagi. Okay, saya ulangi lagi sekali.
Jadinya untuk awal ni ibu, Abu Zur'ah dia kata dia dengan Abu Hurairah masuk ke satu rumah. Jadi ada dua benda yang dia nampak. Satu riwayat kata dia nampak ada seorang pengukir patung, kerjanya mengukir patung, sedang ukir patung dekat satu rumah. Dia maksudnya patung yang ada bayang-bayang lah. Maksudnya objek patung. Patung tu. Kalau bahasa ulama fiqh dia kata berbayang tu maksudnya benda tu diukir. Patung tu diukir. Satu lagi riwayat Ibn Hibban dia kata dia nampak ada orang ni pengukir patung. Kerjanya pengukir patung. Tapi waktu dia nampak tu dia tak ukir patung. Cuma dia sedang melukis lukisan. Itu menunjukkan kepada isyarat ni adalah gambar yang bukan diukir tapi dilukis. Kalau ikutkan dua-dua ni tak boleh. Sama ada gambar saja tak boleh, yang patung pun tak. Kemudian dia kata apa? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu katanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni baru sebut Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi SAW? Bila dia nampak gambar patung-patung ni dia teringat Nabi sebut. Nabi kata wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Apa yang Nabi sebut ni adalah firman Allah. Dia mengingatkan kepada kita satu hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ni adalah firman Allah. Apa firman Allah? Allah kata apa? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaan aku? Ada tak orang yang lebih zalim daripada ni yang buat ciptaan? Maksudnya Nabi melarang keras daripada firman Allah orang yang membuat satu lukisan ataupun satu patung yang menyerupai makhluk seperti mana ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah dekat sini ada dua. Sama ada berbentuk manusia yang bernyawa ataupun haiwan yang bernyawa. Dua-dua Macam siapa dilarang yang bersurah? dan dua-dua itu ditegah. Bukan kain. Okey, dua-dua itu dilarang dan dua-dua itu ditegah. Okey? Dua-dua dilarang dan dua-dua itu ditegah. Tak dibenarkan sama sekali. Okey, ini dari sudut zahir dia lah, kita tak perinci. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Fal yakhluqu habbah wal yakhluqu dzarrah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah manusia ni berani buat satu patung ni, patung dan sebagainya, ataupun lukisan dan sebagainya, Allah kata bersuruh dia, jangan kata buat hidupkan patung tu. Jangan katakan kepada dia hidupkan lukisan tu. Tapi suruh dia cipta adanya biji benih ataupun cipta satu biji gandum. Ini sebagai satu penghinaan daripada Allah Ta'ala. Okey, kita nak lanjutkan. Nak mudah fahamnya, larangan dekat sini adalah merujuk kepada gambar-gambar patung-patung yang dijadikan sebagai sembahan. Yang dipuja, yang disembah dan sebagainya. Sebab ingat zaman Nabi SAW tu, patung-patung ni adalah dijadikan sebagai sembahan yang diletakkan di kota Mekah. Jadi nak melarang daripada berlakunya makin ramai orang pakar dalam buat patung-patung ni, menyebabkan ramai lagi orang akan melakukan kesyirikan, maka dilarang dan diharamkan pekerjaan tersebut. Jangan ada orang yang bekerja sebagai pengukir patung ataupun pembuat patung ataupun pelukis lukisan. Pada konteks zaman tu, kan orang-orang Arab zaman tu menyembah berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah kan. Jadi tak nak, sebab benda ni kan boleh diwarisi. Dia ajarkan kepada anak, bapak dia dah bekerja sebagai pengukir patung, anak dia pun pengukir patung, mungkin keluarga dia bekerja sebagai buat bisnes pengukir patung dan sebagainya. Jadi dilarang keras sebab benda tu hampir kepada kesyirikan. Dilarang. Lukis pun tak boleh, buat patung pun tak boleh. Okey. Jadi Allah Ta'ala hina orang-orang yang menjadi sebablah kepada kesyirikan ni. Allah kata apa? Dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abdullah bin Umar, Allah Ta'ala di hari akhirat akan cakap pada orang yang ukir patung ni, patung-patung yang kamu buat ni, kamu hidupkan sekarang. Kamu nyawakan dia sekarang. Allah Ta'ala hinalah. Marah sungguh kepada perbuatan kesyirikan ni. Jadi dalam hadis ni, bila Allah kata apa? Fal yakhluqu habbah wal yakhluqu dzarrah. Allah kata,
mereka ni sebenarnya tak boleh pun nak hidupkan patung, tak boleh pun nak nyawakan lukisan-lukisan yang mereka buat. Sebab dia nak hidupkan biji benih pun tak boleh. Dia nak cipta biji gandum pun tak boleh. Benda yang paling kecil dia nak hidupkan tak boleh. Apatah lagi dia nak hidupkan manusia, dia nak hidupkan haiwan-haiwan dalam bentuk lukisan ataupun patung-patung. Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala nak firmankan. Okay? Jadi konteks ayat ini adalah merujuk kepada zaman baginda Nabi SAW, yang mana waktu itu memang mereka menjadikan lukisan sebagai pujaan dan pemujaan, dan mereka menjadikan patung-patung sebagai berhala-berhala yang disembah. Tapi hukum haram ni memang disebutkan berlakulah sampai ke hari ini, dilarang dalam hal-hal yang seperti ini. Cuma para ulama meletakkan ada garis panduan. Okey, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Okey. Baik, kemudian kita baca lagi. Wa fi riwayatil li Muslim, dalam riwayat al-Imam Muslim, aw liyakhluqu sya'ira. Okey, aw liyakhluqu sya'ira, iaitu suruhlah dia ni pergi hidupkan ataupun ciptakanlah biji gandum. Thumma da'a bi taurin min ma'in. Kemudian Nabi SAW memintakan adanya satu bekas yang mengisi air. Nabi minta satu bekas berisi air. Lalu faghassala yadayhi hatta balagha ibtah. Lalu Nabi SAW ambil air bekas tu, Nabi pun basuh tangan Nabi sampailah ke paras sampai ke paras ketiak Nabi. Fakultu, lalu Nabi berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu telah dengar sesuatu daripada Rasulullah? Qala muntaha hilyah, iaitu penghujung perhiasan. Ini dah bincang bab wudu. Okey, sekarang kita bincang bab berkaitan tentang patung-patung tadi tu. Kalau ikut dalam hadis ni, apa-apa gambar, lukisan dan apa-apa patung dalam bentuk makhluk, sama ada manusia ataupun haiwan, semuanya itu adalah dilarang dan diharamkan. Tapi kalau gambar-gambar berbentuk bunga-bungaan tu tidak ada masalah, dibenarkan. Cuma dari sudut patung manusia ataupun haiwan dilarang sama sekali. Okey, dilarang sama sekali. Jelas? Okey, ini adalah larangan yang tegas. Okey, dilarang. Walaupun dia berlaku pada zaman tu, tapi zaman hari ni sampailah ke hari ni perkara tu dilarang. Para ulama bincang lebih detail lagi, apakah lukisan dan patung-patung yang dilarang. Adakah gambar convocation saya tak boleh? Contohlah, gambar convocation saya kan orang kita banyak letak gambar convocation, gambar family, apakah tak boleh? Jadi, huraian para ulama dia meletakkan, iaitu pertama, sama ada patung ataupun lukisan yang dipuja, dijadikan sebagai pemujaan. Maksudnya kerja dia sebagai pembuat patung berhala, tak boleh. Okay? Ataupun gambar ataupun patung yang dia muliakan pun tak boleh. Yang dihormati ataupun diagungkan adalah haram di sisi syarak. Jadi kita boleh tengok kadang-kadang ada orang suka letak gambar tokoh-tokoh ulama. Okay? Letak tu adalah untuk sebagai pengagungan, dimuliakan. Kita boleh tengok pada agama-agama lain lah. Dia letak gambar lalu dikalungkan dan sebagainya. Perkara tu semua tak dibenarkan, haram di sisi syarak. Sebab ia boleh membawa kepada kesyirikan. Dan orang Islam dilarang daripada membuat, menggunakan dan menyimpan patung-patung yang ada unsur-unsur tersebut. Saya rasa ibu-ibu pun mungkin tahu ataupun tak tahu. Okay, dia tahu ataupun tak tahu, beberapa bulan lepas ataupun tahun lepas, ada seorang influencer ni, dia letak ada satu patung kecil sebagai perhiasan. Saya tak ingatlah nama patung tu. Dia tapi gambarnya adalah berkaitan tentang gambar dewa. Okay, dia kata itu adalah sebagai perhiasan sahaja. Kalau kita tengok orang yang buat English style, decoration rumah ni, interior design ni, dia selalu letak gambar patung tu. Rambut patung kepala je. Patung-patung jenis tu, saya tak sembah patung ni, tapi ada unsur-unsur seperti itu, maka ia adalah dilarang. Okay, semua unsur-unsur seperti itu adalah dilarang. Okay, apatah lagi gambar patung tu kita tahu dia memberi isyarat kepada berhala ataupun patung yang disembah oleh agama lain, yang dipuja oleh satu bangsa yang lain, maka tak boleh. Okay.
Kalaulah gambar tu gambar moyang kita yang kita nak puja, bukan pujalah, kita nak muliakan pun tak boleh, apatah lagi lah gambar dewa-dewa yang disembah oleh agama atau berbangsa lain. Sudah tentulah dah tak dibenarkan. Okey, antara yang lain okey, kalau tujuannya seperti saya sebut tadi, diagungkan, dihormati, dimuliakan, semuanya itu adalah haram, tak boleh sama sekali. Okey. Dan kalau kita dapat elakkan diri kita daripada buat benda tu, itu lebih afdal. Elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara tu lebih afdal. Cumanya ada juga gambar ataupun patung yang diharuskan. Okey, apa dia? Iaitu yang tidak ada unsur pemujaan. Tak ada unsur untuk dimuliakan atau diagungkan. Sebaliknya, dia tak ada terkait dengan urusan agama, melainkan hanya soal keduniaan sahaja. Apa dia? Iaitu dari sudut permainan, dijadikan bahan mainan. Patung-patung budak-budak kan, dijadikan permainan. Kenapa patung-patung budak-budak ni dibenarkan? Patung-patung budak-budak ni dibenarkan sebab budak-budak ni ambil patung, dia lempar je. Dia tak ada unsur memuliakan, dia lempar. Ataupun dia cabut tangannya, cabut kakinya, cabut kepalanya, dia tak peduli pun. Benda yang bersifat sementara. Maka sebab itu dia diharuskan, dia bukan dipuja. Tetapi kalau berkaitan tentang yang action figure tu kan, yang orang dewasa pun yang sembah, yang simpan-simpan binatang pula apa nama? Patung ni, minta maaf. Kan ada orang sekarang bela-bela simpan-simpan benda-benda macam tu. Adakah perkara tu dibenarkan? Kalau ikutkanlah, apakah perkara itu dibenarkan? Kalau tengok pandangan para ulama, yang tegas dia mengharamkan perbuatan tersebut. Haramnya kenapa? Pertama, dia berbeza dengan patung yang menjadi permainan budak-budak. Saya tak nafikan, dalam hadis riwayat Aisyah sendiri cerita dia ada patung mainan dia dan Nabi bagi dia main, tak larang. Cumanya patung action figure ni dilarang adalah kerana dia tak sama dengan patung mainan. Patung mainan ni kita boleh patah-patahkan, kita boleh buang, boleh campak mana-mana. Tapi action figure macam mana kalau bapak-bapak main? Boleh buat macam tu tak? Ke disimpan dalam almari kaca, kan? Disimpan, tak boleh diusik, dibersihkan. Anak usik pun tak boleh kan? Maka ulama yang bertegas, dia kata tak dibenarkan. Okay? Sebab dia tak sama dengan cara budak-budak punya mainan, patung mainan. Dan yang kedua, paling ketara di situ adanya pembaziran. Hobi tu adalah hobi yang membawa kepada pembaziran. Bukan murah harga-harga benda tu. Kadang-kadang boleh cecah ratusan dan boleh cecah ribuan. Okay? Jadi pandangan yang mengatakan haram tu nampak lebih kuat lagi. Kita tak menafikan hobi manusia ni. Tetapi berpada-padalah buatlah hobi-hobi yang mendatangkan manfaat pada diri kita dan orang lain. Tapi ada juga yang mengharuskan. Macam patung-patung superhero tu kan. Cumanya ada huraian daripada ulama-ulama fiqh, yang ni saya tidak memperincikan. Mereka kata kalau ada, jangan disempurnakan dia punya bentuknya. Maksudnya sama ada dilubangkan ke, dipatahkan ke, maksudnya tak nampak kesempurnaan. Separuh badan ke, maka dibenarkan. Tapi kalau dia jadi satu bentuk besar, ni yang untuk mainan saja. Kalau yang pemujaan memang tak boleh lah, totally tak boleh, walaupun gambar separuh. Tapi kalau hanya sekadar mainan ataupun patung-patung action figure tu yang mengharuskan, dia tak bagi untuk ada satu bentuk yang komplit. Kepala, badan, tangan, kaki komplit, tak boleh. Tak boleh. Satu lagi yang saya perasan, ini selalu saya pergi ke luar negara. Ada klien-klien saya ni, dia suka beli cenderahati-cenderahati di luar negara yang kadang-kadangnya adalah merujuk kepada budaya tempatan. Salah satunya, kalau ibu-ibu pernah tengok, budaya-budaya tempatan ni, kalau di luar negara lah, ada gambar yang macam patung berhala. Daripada kayu ke, betul, ini selalu kita tengok lah. Okay? Apa sahaja yang membawa kepada unsur tu dilarang. Jangan kita main boleh, yang ni semua unsur, ni budaya je, ni bangsa je. Semua yang membawa kepada perkara tu dilarang. Cuba kita bayangkan, rumah kita ni di bawah adanya objek-objek agama lain.
Kita ambil cross tu bawa masuk rumah kita. Kita nak ke? So tentulah kita tak nak kan. Kita nak rumah kita tu terhindar daripada perkara-perkara kesyirikan. Ada gambar Evil Eye. Saya pernah tengok ada orang beli. Ada yang dia bawa gambar macam patung kayu. Bentuk patung kayu. Memang nampak comel lah, dia buat design, letak atas meja kan. Macam satu decoration kan. Tapi semua perkara tu jangan kita bawa balik lah. Sebab itu semuanya adalah berbentuk pemujaan. Cuma dah dijadikan sebagai perhiasan. Okey, dari sudut bendera, kita melihat ia sebagai bendera. Kita tak lihat dia sebagai salib. Apa dia? Silakan Doktor. Saya pernah pergi ada ke sebuah rumah tau. Sebuah rumah. Jadi bila masa saya nak solat tu, saya minta izin nak solat. Jadi bila saya masuk dalam bilik dia tu kan, dalam bilik dia tu ada 2 ekor harimau tau, harimau. Jadi saya kata, ya Allah ya Tuhan, macam mana? Harimau apa tu? Gambar patung apa? Bukan, dia harimau. Patung yang tengah berdiri harimau 2 ekor. Okay. Jadi saya kata orang ni beragama Islam ke apa ke, saya pun macam terperanjat lah, sebab macam mana ada orang yang dia mengaku dia beragama Islam, dia solat tapi tempat dia solat tu ada 2 ekor harimau. Macam mana tu Ustaz? Boleh komen sikit? Okey. Yang itu sebenarnya yang dilarang. Iaitu menjadikan sebagai perhiasan-perhiasan. Okey, meletakkan patung-patung ni sebagai perhiasan. Mungkin dia boleh kata, oh kan saya tak sembah patung-patung ni. Saya tak jadikan dia sebagai sembahan ataupun pemujaan. Tapi kena ingat, ada satu hadis daripada Nabi SAW yang mana Nabi SAW ingatkan kepada kita, kata Nabi, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratun tamathil, kata Nabi. Tidak akan masuknya malaikat rahmah. Malaikat maut masuk. Malaikat hafazah yang mencatat amal baik kita ni, amal jahat kita, dia masuk. Tapi untuk malaikat rahmah, dia tak akan masuk ke dalam satu rumah yang mana rumah itu adanya anjing dan juga adanya patung. Dia tak akan masuk. Malaikat rahmah. Dan disebut dalam hadis ini perkataan baitan. Baitan ni merujuk pada tempat lah. Dalam rumah ke, dalam bilik ke, dalam kereta ke, dalam pejabat ke, apa sahaja yang ada tempat, diletakkan benda-benda ni tak dibenarkan. Okay. Bayangkanlah kita mengharapkan rahmah daripada Allah Ta'ala ni dan kita minta didoakan oleh para malaikat. Tetapi dengan adanya benda-benda tu tak dimasuki. Tapi itu ada huraian lah. Patung yang jenis macam mana kan yang kita hurai tadi. Kalau sudut anjing yang menjaga kebun tu tidak ada halangan lah. Ini anjing yang dijadikan sebagai haiwan peliharaan, tak dibenarkan. Jadi patung-patung tu dielakkan. Dia jangan kata patung harimau. Gambar-gambar kadang-kadang ada. Ni berlaku dalam keluarga besar saya. Bukan keluarga terdekat lah, keluarga besar. Kita datang berhari raya, masuk satu bilik yang dijadikan, dia kata ni bilik dia bersuluk. Kita nak tempat solat lah macam doktor tadi. Lalu bila kita masuk, adanya gambar guru dia. Gambar guru tu diletakkan. Macam gambar family tu. Kalau kita dalam sekian agama tu kan gambar lalu dikalungkan kan. Guru dia tak mati pun, belum mati lagi tapi diletakkan. Ada 2-3 gambar. Gambar yang sama, guru yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza-beza lah. Hati saya pun tertanya-tanya lah apa benda gambar ni kan. Kenapa diletakkan macam ni kan. Bukan gambar ahli keluarga dia, tapi gambar guru dia dan diletakkan dalam bilik bersuluk macam tu kan. Lepas tu barulah tahu adanya rupa-rupanya dia sebahagian daripada ajaran sesat. Sekarang dia dah bercerai lah dengan sepupu saya, jadi tak ni lah. Tak tahulah apa yang terjadi kan. Mula-mula kita nampak dia okey je tapi rupa-rupanya dia dah ke arah sana. Okey. Ini antara perkara-perkara yang dilarang. Yalah kalau gambar manusia pun macam tu, apatah lagi haiwan-haiwan dalam bentuk patung dan sebagainya. Kiranya gambar family masih boleh Ustaz kan? Gambar Kalau ikutkan kepada pandangan yang lebih ketat, semuanya itu dilarang. Semuanya itu dilarang. Convocation gambar family. Tetapi saya tak menafikan yang harusnya ada membenarkan. Yang mengharuskan membenarkan. Iaitu dari sudut gambar family kita, gambar convocation diharuskan. Sebab itu bukan gambar pemujaan. Itu bukan gambar penyembahan. Sebab itu saya huraikan tadi tu. Kalau ikut zahir hadis ni, semua tu dilarang.
Ini lebih warak lah. Kita tak nak gambar-gambar tu. Tak nak jadikan dinding-dinding kita hiasan-hiasan seperti itu. Kita tak nak langsung, kosong aja. Okey, ada teks-teks ayat Quran sahaja, itu dibenarkan. Okey, tapi kita tak menafikan juga huraian yang mendetailkan, ini pandangan daripada mufti-mufti juga, membenarkan gambar-gambar seperti itu yang selain daripada pemujaan, selain daripada penyembahan, lebih berbentuk pendidikan, itu semua dibenarkan. Contohlah kita pergi klinik kan. Di klinik ada gambar tubuh badan manusia. Adakah tak boleh? Yang itu dari sudut pendidikan. Jadi dibenarkan. Okey, siapa tanya? Saya dengar macam boleh letak gambar tapi jangan gantung tinggi. Sama. Allah alam. Silakan, siapa yang angkat tangan ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dengar boleh letak gambar-gambar tu tapi bukan dekat ruang tamu, macam letak dalam bilik sendiri ke ataupun ruang khas tu. Kita-kita je yang tengok kan. Okay, baik. Itu adalah satu, dia mengambil hukum yang harus lah. Dan yang kedua tu adalah kadang-kadang gambar-gambar tu lebih nak menunjukkan anak saya semua konvo, ada niat lain pula. Lebih menjaga hatilah, kita pun tak nak tunjukkan gambar-gambar tu, melainkan kita nak letak dalam bilik untuk kita sahaja melihat. Itu lebih baik untuk kita lah. Maksudnya dia ambil jalan yang lebih tengah, jalan tengah, tak mengharamkan. Kalau ikutkan lebih baik, haram tu adalah tak ada langsung. Tapi kalau dia ambil yang harus tapi dalam masa sama dia nak berhati-hati, maka itu adalah pilihan dia. Pilihan dia. Kak, Cabaran untuk yang macam student fine art ke art untuk lukis-lukis tu macam maksudnya diorang tak boleh lukis yang sebiji-sebiji yang macam kejadian manusia lah. Kalau macam sekadar untuk artistik tu boleh ke? Ya ni huraian-huraian macam ni dia lebih kena tengok pada hukum. Okey, kita kena tengok juga pada kerjanya itu. Kalau ikut yang saya sebut ni adalah bentuk umum. Saya tak berani nak berikan pandangan sebab semua hukum ni adalah berdasarkan kepada kajian lah. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangan para ulama, dia letak secara umumnya. Apa yang membawa kepada pemujaan, membawa kepada yang mengagungkan penyembahan, semuanya dilarang. Apa yang membawa kepada pendidikan, yang membawa unsur-unsur hanya berbentuk dunia sahaja, tidak ada unsur-unsur yang membawa keagamaan, diharuskan. Tapi kalau nak pergi lebih jauh, kena rujuk kepada mereka yang ada autoriti lah. Ni saya tak berani nak sebut. Cuma saya hanya boleh katakan lebih warak untuk kita tinggalkan. Lebih warak untuk kita tinggalkanlah, berhati-hati. Ataupun ambil pilihan tadi, kita letakkan tapi bukan tempat yang dilihat oleh orang-orang lain lah, melainkan kita ahli keluarga sahaja. Kita pun tak ada apa-apa pun. Ahli keluarga kita tengok, kita antara kita je tengok, bukan orang lain nak tengok. Kita pun tak ada tunjuk kepada sesiapa. Boleh Ustaz boleh tak Ustaz? Ayo. Macam ada orang dia buat macam taman lah. Buat macam taman, lepas tu buat air terjun, dia letak burung, gambar itik-itik, dia letak kucing, patung-patung lah dia macam hias di tempat macam buat air terjun tu semua tu kan. Ada kan dia bubuh itik daripada ni lah, daripada benda yang memang daripada dia ni lah, benda daripada batu ke mungkin dia susun letak. Jadi itu pun tak boleh lah kan. Okey, Kalau tu sebagai hiasan dia letak di luar tu kan, dekat tu garden di luar rumah. Okey, kejap. Untuk soalan tu je saya tengok jap. Okey. Kalau saya tengok pandangan ni, contoh satu pandangan ni dia menyebutkan iaitu contohlah tadi berkaitan tentang orang jadikan itu sebagai perhiasan. Perhiasan ni kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau yang mengambil yang harus bukan sebagai penyembahan dan sebagainya, bolehlah. Kalau ada satu lagi pandangan, dia berkaitan tentang contoh kita meletakkan patung harimau, kan ada orang jual patung harimau besar-besar tu untuk elakkan daripada monyet, menakut-nakutkan monyet. Kalau ikutkan, dia menggunakan dalil, dia kata dibolehkan. Dibolehkan. Selagi mana patung tu tidak diletakkan di tempat yang mulia. Maksudnya dia letakkan macam tu je. Patung harimau tu dia letak macam tu je. Patung-patung hiasan tu kita letak macam tu je. Bukan untuk tujuan kita nak sembah dia, bukan untuk puja dia dan sebagainya. Satu sebagai hiasan saja. Yang kecil-kecil tu je lah. Okay. Cumanya disyorkan,
diubah sedikit bentuknya agar tidak nampak sangat sempurna ataupun tak sama macam haiwan yang bernyawa. Maksudnya dicacatkan bentuk dia. Sebab Nabi sendiri sebut dalam satu hadis, kata Nabi, la tada'u timthalan illa tamastah. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan patung-patung kecuali engkau bentukkan dia dalam keadaan tidak berbentuk. Maksudnya tak bentuk dengan bentuk yang sempurna. Dicacatkan. Tapi kalau dah macam tu tak cantik lah pula kan. Gambar harimau tersenyum pula contohlah. Pelik pula gambar. Orang tengok tak, monyet tengok ketawa tengok contohlah. Ataupun gambar patung-patung bangau, burung, kita cacatkan. Kalau boleh elakkanlah. Kalau boleh elakkan. Memang hukumnya dibolehkan tapi diminta kepada kita untuk tidak disempurnakan. Bertujuan supaya kita lebih mendekati kepada arahan dan perintah baginda Nabi SAW. Yang itu sebenarnya. Okay, sebab kita nak keluarkan daripada khilaf. Ada kata harus, ada yang kata haram. Jadi kita nak letakkan kecacatan. Ada contoh hukum dalam pandangan ulama fiqh ni, kalau patung-patung yang memperagakan pakaian dekat kedai-kedai shopping mall kan ada kan, orang buat patung dia ni, ada yang buat patung komplit, ada yang buat patung separuh je, badan je, kaki muka tak ada, tak apa. Kalau yang komplit tu minta dilubang, minta dicacatkan. Jangan nampak komplit, jangan nampak sempurna. Itu antaralah pandangan. Jadi untuk soalan bonda tadi tu, mungkin kita boleh ambil pandangan yang mengharuskan, tetapi patung tu jangan nampak menghampiri ataupun sebiji seperti mana haiwan yang bernyawa, untuk kita keluar daripada khilaf tu. Okay, harap menjawab soalan bonda. Okay, baik. Okay, tak ada muka dan sebagainya, tapi dia akan jadi nampak pelik lah, sangat pelik lah kan. Jadi kalau boleh daripada nampak macam tu, lebih baik kalau tidak ada. Itu lebih menghampiri kepada perbuatan yang lebih warak. Okey, baik. Saya anggap kita selesailah bab isu berkaitan tentang patung-patung ni. Okey. Dia sama dengan isu yang orang tidur dengan patung teddy bear kan. Baru 2-3 bulan lepas ada cerita pasal patung teddy bear. Kalau budak-budak duduk dalam kategori yang dibenarkan lah untuk dia tidur sama, main bersama. Tapi untuk patung teddy bear yang besar-besar ni, untuk orang-orang dewasa ni, ada pandangan yang mengharamkan. Okay, ada pandangan yang mengharamkan. Silakan, siapa soalan? Intan ya? Ustaz, anak saya dia dapat patung teddy bear besar, pada saya besar lah. Kawan dia bagi untuk hari jadi, saya suruh bagi dekat anak-anak jiran yang kecil tu, dia tak nak, dia kata kawan dia bagi. Jadi dia sayang ni hadiah hari jadi semua. Jadi patut ke saya biarkan patung tu di bilik dia yang dia pun tak ada kat bilik dia sekarang, dia duduk asrama, ataupun saya bagi tanpa kebenaran dia dekat anak jiran? Oh, susah saya nak kata yang tu. Saya susah nak kata. Sebab patung yang dibenarkan ni adalah patung yang dijadikan mainan. Tapi kalau dah letak je macam tu tak digunakan, saya rasa dia susah. Saya pun tak pandai nak kata macam mana. Mungkin kita boleh rationalkan lah anak tu. Mungkin boleh rational lah. Sebab saya pernah tengok, tak tahulah yang ni saya sesuai untuk kata ke tidak. Ada juga bila adanya patung ni benda realiti, ni bukan filem. Memang ada benda yang masuk ke dalam patung-patung yang tak digunakan ni. Patung-patung yang macam teddy bear, patung-patung permainan ni yang tak dimainkan. Dia bukan dimainkan, dia hanya diletak je, disimpan je. Kalau kita perasan lah, dia sampai satu masa nanti dia akan ada rasa macam, kita rasa semacam. Memang kita ada rasa macam tu. Lebih-lebih kalau patung-patung yang jenis-jenis besar-besar ni. Wallahu ta'ala alam. Saya tak adalah nak kata betul atau ya, tapi benda tu memang saya lihat lah benda tu berlaku. Kalau yang mudahnya macam tu lah, ibu-ibu dan rahmatillah Allah, yang berbentuk mainan kita benarkan. Tapi lah bentuk perhiasan, sekadar nak letak sahaja, tak ada buat apa-apa, kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkan. Okay. Tapi kalau yang membawa kepada pemujaan apa sahaja yang disembah oleh manusia, tinggalkan. Patung ni saya tak sembah, tapi disembah oleh orang lain, tinggalkan. Ada jenis-jenis singa lah, bentuk itulah, bentuk ini dilarang.
Okay, jangan buatlah. Okey, baik. Last sekali untuk kita sentuh. Tak maaf saya potong sikit lah. Okey, last sekali iaitu berkaitan tentang bab berwuduk yang di hujung bawah tu adalah bercerita berkaitan tentang Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang berwuduk namun melebihkan basuhan wuduk, bukan membazir. Dia lebihkan basuhan berwuduk tu sebab lebihan itu menjadi perhiasan kepada kita. Maksudnya bercahaya di hari akhirat. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, melalui anggota wuduk itulah Nabi SAW dapat dapat melihat umat baginda Nabi SAW. Nabi kenali dan Nabi akan panggil umat Nabi untuk pergi kepada Nabi dan minum daripada telaga Al-Kautsar. Jadi kalau kita berwuduk, kita bukan membazir basuh sampai basah luncun, tapi biar dilebihkan. Pertama, kerana anggota yang dibasuh lebihan itu akan bercahaya. Yang kedua adalah untuk mengelakkan rasa was-was. Jangan basuh ngam-ngam je. Kita betul ni lebih ke tak lebih. Biar dilebihkan sedikit supaya hati kita lebih yakin dan lebih tenteram. Kita meyakini basuhan itu lebih sempurna. Jadi ada dua lah. Baik untuk hati kita dan baik untuk kehidupan kita di hari akhirat. Dia menjadi cahaya. Tapi jangan sampai berlebihan dan melakukan pembaziran. Okey? Baik, saya berhenti dekat sini. Mohon maaflah kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terlalu pendek untuk pertemuan kita pada hari ini. Tapi insya-Allah ada masa yang akan datang kita akan sambung lagi pada huraian-huraian yang lain. Okey, wallahu taala a'lam. Saya serahkan kepada Kak Irma. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Azmi Kamarul Zaman atas perkongsian ilmu dan pencerahan hadis kursi yang sangat bermanfaat, dan semoga kita meraih kefahaman ilmu anugerah Allah lalu menjadi istifadah dalam kehidupan kita. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gemenur Islam Adil Kita Ilmu dan penyimpan istiqamah pilihan Allah SWT yang masih memilih Gemenur Iman sebagai platform taman syurga atau halakah ilmu anda sekalian, dan semoga Allah memilih kita lagi untuk menghadiri kuliah asar pada pukul 5.15 petang nanti bersama Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan kuliah berkitab Qalbun Salim, insyaAllah. Saya Adik Sukir mewakili pengurusan Gemenur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami. Bagi melakukan majlis yang penuh barakah pada pagi yang barakah ini, saya dengan penuh hormat memohon Ustaz memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.